Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam segmen Bicara Teknikal bersama dengan panel tetap anda, Cikgu Hazlan Hashim dan saya, Boboy CTC sebagai hos anda. Jadi kepada mereka yang baru sahaja discover CTC FM, kami menyediakan konten-konten atau kandungan-kandungan eksklusif berkaitan news, analisa, education, forex secara percuma khas di Facebook kami, CTC Jarak FM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengetahui mengenai Bicara Teknikal ini, segmen ini merupakan satu segmen di mana kami membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik BBMA yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Hazlan Hashim. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menonton episod-episod lepas, kerana kita pada hari ini telah pun mencapai episod yang ke-139. Kita first episod adalah pada tahun 2017. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk tonton daripada episod awal, bolehlah pergi ke YouTube CTC FM. Hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM. Dan kita telah pun menyediakan satu playlist khas untuk segmen Bicara Teknikal. Jadi tuan-tuan bolehlah tonton. Dan make sure untuk subscribe. Jangan lupa ya. Seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home, patuh SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan pihak kerajaan bagi memastikan kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 insya-Allah. Kita telah pun berada di fasa PKPB dan Perdana Menteri telah pun mengisytiharkan lanjutan sehingga ke bulan hadapan. Jadi kalau kita sama-sama patuh, insya-Allah kita dapat mencapai COVID sifar dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan segmen kita ini, Cikgu Hazlan Hashim telah menyediakan satu kuis khas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada pop-up di belah sini di desktop. Kalau di mobile ada pop-up terus. Soalannya berbunyi, bagaimanakah untuk kita ketahui zone support dan resistance setiap hari menggunakan time frame H4. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cuba jawab, bolehlah sediakan di ruangan yang telah disediakan. Kita tak menyediakan sebarang hadiah. Jangan expect ada hadiah pula. Buat masa ni kita tak menyediakan sebarang hadiah sebab kita tak berada di konti. Tapi untuk perkongsian ilmu dan mana tuan nak test pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah cuba jawab dan kita akan bincangkan sama-sama jawapannya dengan Cikgu Hazlan di hujung segmen ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada sediakan link ke social media atau platform CTC yang lain dalam satu kotak hitam di sebelah sini tu. Make sure untuk follow kami di Twitter, Instagram, Facebook, Telegram channel untuk news-news dan update terkini. Saya ada satu pengumuman di mana saya telah berbincang dengan pihak pengurusan. Kami akan kembali ke konti pada bulan hadapan selepas Hari Raya Aidilfitri, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu dengan DJ Pak Su pada bulan hadapan jikalau tiada aral yang melintas. Jadi buat mereka peminat-peminat DJ Pak Su yang telah pun merindui beliau, termasuk saya yang turut merindui DJ Pak Su, insya-Allah kita akan bertemu pada bulan hadapan. Jadi kalau tuan-tuan mempunyai sebarang soalan ataupun request pair untuk ditengokkan oleh cikgu, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tapi make sure tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan share segmen ini untuk kita berkongsi manfaat daripada perkongsian ilmu Cikgu Hazlan pada malam ini dengan lebih ramai lagi, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita telah pun disertai ramai. Kita ada saudara Abdul Aziz, saudara Muhammad Faizi, Ahmad Fikri, Marsaramel Elmans, Hafidin Jamaluddin seperti biasa, Anyap Sujato, Agus Chandra, Mohsin Syaib, Alil 666 yang semuanya meletakkan komen memberi salam Assalamualaikum kepada saya dan juga Cikgu Hazlan Hashim. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menyertai kita pada malam ini. Jadi tanpa buang masa, saya menyerahkan segmen ini kepada Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar Cikgu Hazlan Hashim? Alhamdulillah, sihat-sihat. Boboy apa khabar? Saya pun sihat, Alhamdulillah Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Kita dah pun selesai mengerjakan solat tarawih. Alright, dan kita dah berada di second half sebenarnya. Tak lama lagi kita dah berada di penghujung Ramadan. Tapi tahun ni untuk kali ni tuan-tuan, hari raya tu agak sebab sedikit lah. Disebabkan hari raya tahun ni agak sebab sedikit, agak sedih sedikit. Sebab tuan-tuan, kita tidak dibenarkan untuk buat rentas negeri.
Betul betul. Jadi jadi macam biasalah, pantun tu pantun ada kena guna pasal raya juga. Raya mendatang sebab rasanya. Dek penangan corona empunya angkara. Mulanya nak entry di MHV tertanya-tanya. Bila dah faham layer penuh tanpa bicara. Wow. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau sesiapa yang dah melihat post saya, kalau siapa yang notice saya adalah seorang trader yang suka berkongsi setup. Okey, dan tuan-tuan, apa yang saya harapkan adalah tuan-tuan untuk melihat setup yang saya hantar tak putus-putus tuan-tuan, terutamanya sebelum sebelum adanya live CTC live tuan-tuan, sebab saya nak bagi tuan-tuan peluang untuk meletakkan sebarang persoalan tentang apa saja setup yang saya dah post. Sebab waktu 1 jam ni tuan-tuan, setiap Selasa daripada 10.30 malam hingga 11.30 malam, dan ini adalah minggu yang ke-139, yang mana 1 jam ni tuan-tuan, anda tanya, saya jawab. Itu konsep dia. Anda tanya, saya jawab. Jadi, alhamdulillah bagi sesiapa yang dah pun melihat saya punya setup, tuan-tuan, dulu ketika waktu saya mula-mula belajar, kesempatan ni saya memang tak dapat. Sukar untuk kami yang saya belajar BBMA sekitar 2014 saya kenal. Pada ketika itu tuan-tuan, sukar untuk nak mendapatkan peluang. Nak berjumpa dengan cikgu memang payah, sebab tuan-tuan, masa tu Cikgu Omar dia masih lagi dia memang jarang, sukar untuk dijumpa. Kalau dapat jumpa pun boy, kita orang akan berjumpa dalam kumpulan yang besar. Dan biasanya kita akan jumpa di satu tempat yang sememangnya dia memang suka lepak, iaitu di Charlie Tom Yum. Bagi orang-orang lama dalam BBMA, nama Charlie Tom Yum adalah nama sinonim. Masing-masing dah tahu itu pot untuk lepak, bertanyakan entry BBMA dengan sifu kita Tuan Omar di Charlie Tom Yum di belakang Giant Senawang. Giant Senawang. Yes, kat belakang kedai tu, betul-betul kat belakang Giant Senawang, dia dekat triangle. Jadi tempat tu memang cantik. Biasa Cikgu Omar lepas dia ajar kita, dia kongsikan setup, dia akan belajar kita makan. Dan pengalaman saya tuan-tuan pada ketika tu 2014, 2014, 2015, 2016, 23 tahun tu, saya banyak lepak kat sana dan mengikut kelas-kelas dia. Dan kita orang memang untuk belajar peluang macam ni tuan-tuan sangat-sangat sukar, tak dapat. Platform tak ada masa tu. Cuma nak berjumpa dan kita orang mengurumuni Cikgu Omar dan mendengar apa dia beritahu, dan kita cuma meneka-neka lah. Jadi disebabkan kita banyak meneka-neka, maka banyak versi yang versi A, versi B. Sebab al-maklum, bila kefahaman tu tuan-tuan nak didapat, nak diperoleh, tapi platform yang kita nak sumber tu sukar, jadi akan banyak membuat andaian. Biasalah tuan-tuan, tu lumrah. Tapi apa yang kita pegang, sumber asalnya datang daripada Tuan Omar. Sekarang sesiapa pun kalau yang notice ilmu BBMA ni, sebab nama Tuan Omar, BBMA Tuan Omar Ali telah pun dipatenkan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sebelum ni Tuan Omar pun dah beritahu dekat Facebook dia. Ada segelintir orang-orang yang mengambil kesempatan atas nama BBMA Tuan Omar Ali ni untuk mengaut keuntungan. Masalahnya contohnya apa yang berlaku, apa yang saya sendiri berdepan dengan orang yang mengalami masalah adalah dia belajar dengan seseorang, seorang dengan menggunakan teknik nama dia BBMA Tuan Omar Ali. Okay, fine. Bila dia belajar, kemudian dia belajar dengan seseorang tu, orang tersebut hanya mengajari separuh jalan. Kemudian yang mengajar menghilangkan diri. Jadi orang yang belajar tu tuan-tuan, disebabkan ilmu tu nama dia BBMA Tuan Omar Ali, maka dia cari Tuan Omar. Sedangkan dia tak pernah langsung deal dengan Tuan Omar, dia deal dengan orang yang mengajar. Itu masalah yang banyak berlaku. Tuan Omar pun terkejut, kau belajar dengan siapa? Bila tiba-tiba je nak datang dekat abang dengan Tuan Omar. Itulah sebenarnya tuan yang banyak berlaku. Jadi tuan-tuan bayangkanlah,
Jadi kalau jangan tiba-tiba dia cari kita, sedangkan kita tak pernah deal dengan orang tersebut. Jadi Betul. jadi benda-benda tuan-tuan memang banyak berlaku. Jadi itu sebab antara satu sebab utama Tuan Muhammad patternkan. Ilmu ni tuan-tuan, dia kongsi tak ada masalah, nak mengajarlah. Cuma jangan mengambil kesempatan atas nama dia itu. Itu silap, tu tak boleh. Situasi ni Ha, nampak remeh tapi yeah, bila berkaitan dengan dagangan forex kita hmm, menggunakan capital yang banyak, kadang-kadang orang beli yes, simpanan, so yes. kita tak naklah meletak risiko kepada Betul, diri kita, betul, betul tak betul, cikgu? betul Boy. Jadi bila orang jual nama kita, jadi itu yang tak seronok. Sebab dia dah banyak kes tuan-tuan, banyak kes. Jadi kita kena belajar benda-benda macam ni lah. Itu pengalaman saya dengan BBMA semenjak 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah pegang BBMA, saya pegang rapat-rapat, kemas-kemas Boy, saya tak lepas. Alhamdulillah, semakin lama, semakin rasa selesa. Kenapa selesa tuan-tuan? Sebab saya dah mula tahu, saya dah mula faham, saya dah mula ada feel. Bila saya tahu, bila market bergerak sedemikian, apakah yang mungkin akan berlaku. Saya tak tahu apa sebenarnya akan berlaku. Tetapi kita dah ada membina suatu sense. Kita dah ada membina satu deria. Deria tentang market. Apabila satu candle tersebut muncul, kita dah boleh membuat bacaan apakah yang mungkin berlaku. Sebab tuan-tuan, pergerakan candle adalah berulang-ulang. Tu sebab Boy, orang boleh buat profit. Tu sebab Cikgu Nonim semalam, dia boleh buat profit sebab dia kata 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Huh? Sebab kalau lah elite wave 1, 3, 4, 5, kemudian 1, 3, 4, 5 sampai 11. Takkan pening? Sebab pergerakan market tuan-tuan adalah berdasarkan kepada reaksi manusia. Manusia sebenarnya, kenapa market bergerak dalam keadaan berulang-ulang? Benda yang sama. Sebagai contoh Boy, tanpa kita sedar, kita ambil katakan hari Isnin, hari-hari biasa. Kita bangun pagi, kita bangun awal, kita mandi, kita solat subuh. Lepas masa mandi tu, kita akan gosok gigi, sabun buat sepatutnya. Lepas tu kita dah mandi semua, kita solat dan kita bersiap siaga untuk nak pergi bekerja. Itu yang saya buat dulu masa saya makan gaji dulu. Jadi, hari Selasa buat benda yang sama kan? Okay, bye-bye. Rabu buat benda yang sama. Khamis benda yang sama. Hari Jumat benda yang sama. Tanpa kita sedar tuan-tuan bahawa daripada hari Isnin, Selasa membawa sampai Jumaat, kita akan buat perkara yang berulang-ulang. Itulah pattern manusia. Tanpa kita sedar, kita akan buat benda yang sama. Macam market juga. Market tetap akan membuat bacaan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bacaan elite wave. Bacaan dari segi BBMA. Arah kukuh re-entry. Momentum re-entry. MHV re-entry. Akan buat benda yang sama. Tugas kita tuan-tuan adalah untuk kita nak mengenal pasti di manakah entry yang terbaik. Itu baru teknik tuan-tuan. Itu belum masuk lagi dalam bahagian untuk menjaga kesabaran, untuk menjaga emosi tuan-tuan, saya tak boleh ajar. Sebab tuan-tuan, sukar pasal apa? Orang yang belajar dengan saya tuan-tuan, adanya orang tu memang duit dia banyak. Contoh, tuan-tuan, saya cuma ada mungkin $100 untuk setiap account yang saya ada, multiple account. Tapi orang yang belajar dengan saya, dia mampu ada multiple account dan setiap account dia mungkin ada $1,000. Jadi tuan-tuan, saya hanya sanggup hilang $100 saja. Tetapi orang tersebut sanggup hilang sebanyak $1,000. Beza kan Boy? Beza je. Jadi emosi itu akan menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan teknik kadang-kadang ke laut. Kita dah nampak, okey, ini kita bacaan, kita kata okey, sekarang bacaan dia nak jatuh. Kita nampak, contoh saya kata, UCAT nak jatuh. Kita dah set dah, aku nak sell, aku nak sell, aku nak sell. Tetapi tuan-tuan, candle naik sedikit, goyang. Naik sedikit, goyang. Dia naik tuan-tuan, kita sell daripada profit $100, tinggal $10. Kita pun cut loss. Ataupun mana kita ada profit tu kan. Mana kita mungkin ada banyak entry, tapi secara keseluruhan daripada $100 profit tinggal $10, kita pun cut loss. Tuan-tuan, kita cut atau kita tutup entry, market jatuh balik. Alamak cakap, kalau aku tak cut, profit aku dah kembali pada $100. Pasal apa? Goyang segala pendirian yang ada. Sebab tuan-tuan, kita takut. Pasal apa takut? Dengan modal kita letak tu, kita tak sanggup loss. Jadi, macam mana bagus pun teknik kita guna tuan-tuan. Tapi kalau ilmu emosi tu masih tak boleh dikawal, tak menjadi.
percayalah, tidak akan menjadi. Itulah yang saya belajar. Itu sebab tuan-tuan, kalau saya ada $1,000, berbual kalau ni mula-mula ni kita masuk psycho sikit. Psikologi. Kalau katakan saya ada $1,000 tuan-tuan, saya sememangnya tidak akan meletakkan satu ekor $1,000. Tidak. Saya tidak akan buat. Apa yang saya akan buat tuan-tuan adalah saya akan meletakkan pecah-pecahkan 1,000 tu, mungkin saya pecah-pecahkan 100, 100 ataupun 100, 100, 200, 300, saya pecah-pecahkan dalam pelbagai akaun. Contoh, ini sebetul antara yang selalu saya buat. Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak menjaga entry sekalipun, pastinya tuan-tuan ada terdetik di hati, aku nak layer telur gajah. Apa boy? Memang ada. Tuan-tuan, ada. Saya pun ada perasaan tu. Tapi bagaimana saya nak buat? Saya ambil contoh. Kalau dengan $100, $1,000 tuan-tuan, saya sanggup lot gajah dengan hanya $100 saja. Sebab ekor lot gajah tuan-tuan, kalau dia betul, dia boleh pergi sekali jalan, bukan $100, dia boleh pergi sampai $1,000. Macam semalam Nong yang beritahu kan, dia deposit yang banyak dapat $1,000 lebih. So memang tuan-tuan, market forex currency tuan-tuan, dia kalau bergerak, macam contoh tuan-tuan tengok EU daripada petang sampai ke sekarang, dia kalau naik je tuan-tuan. Itu sebab orang boleh buat profit banyak-banyak, tapi timing tu nak tahu. Timing ni tuan-tuan adalah deria. Deria seorang trader. Dia dah jadi insting cikgu. Kalau bila kita jadi trader ni, timing tu adalah insting. Yes. Kalau tuan-tuan nak tahu, antara insting tu datang sebab kena ingat bagaimana atau bila atau kenapa candle tu bergerak laju, sebab dia berdasarkan kepada bank. Okey, contoh bursa saham Malaysia. Dia bergerak apabila bursa Malaysia dibuka. Berapa daripada waktu 9.30 pagi kalau tak silap sampai 5.30 petang. Itu waktu dia beroperasi. Right? Jadi kalau maknanya sebelum pukul 9.30 pagi atau selepas 5.30 petang, bermaksud dah tak ada sebarang transaksi. Jadi market tak bergerak. Okay. Tetapi kalau untuk currency tuan-tuan, dia berdasarkan kepada waktu bank dibuka. Jadi kalau tuan-tuan entry, contohnya, saya seorang trader tuan-tuan yang suka trade Euro USD. Okay. Jadi saya tahu Euro USD dia akan mula membuat satu gerakan ketika bila? Ketika waktu Malaysia ni tuan-tuan, selepas Zohor. Pukul 2, pukul 3 dia dah start. Open market Euro cikgu. Betul. Dan pam dia jalan. Biasanya tuan-tuan belah pukul 3 sampai asar tu dia dah mula. Dah mula malam dia laju. Tu tuan tengoklah macam EU sekarang dia terbang. Dan saya nampak benda tu. Bila saya nampak tuan-tuan, saya mula mengenal pasti bagaimana saya nak detect entry tersebut. Entry dulu sebenarnya tuan-tuan yang sememangnya saya kongsikan. Kalau sesiapa notice, saya akan bagi signal. Saya akan bagi sebab tuan-tuan, untuk nak kita memilih pair, untuk kita nak memilih setup, bukan satu benda yang mudah. Saya tuan-tuan saya kena monitor market 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau sekurang-kurang 1 ke 2 hari saya akan tengok termenung saya akan tengok termenung. Macam hari Isnin tuan-tuan, satu Ahad saya akan duduk termenung. Saya termenung tengok candle. Apa aku nak buat Betul. Jadi kalau saya tuan-tuan tak dapat nampak apa yang mungkin dia nak buat, saya risau. Bila saya risau, saya akan tenung lama-lama. Penting tuan-tuan. Dan tenung, bila dah dapat, alhamdulillah. Jadi saya mula post. Jadi bila tuan-tuan nampak saya mula post tu, sebenarnya itu adalah jangkaan-jangkaan yang mungkin akan berlaku. Dan alhamdulillah, selalunya kalau saya menggunakan mana-mana pair yang ada currency USD, contohnya Euro USD, USD CHF, USD Canada, AUD USD, NZD USD, selalunya pergerakan tuan-tuan mudah untuk mendapatkan entry yang biru. Kenapa? Kena ingat, sebab pergerakan di USD tuan-tuan, nilai USD tuan-tuan, USD dollar ni, dia punya demand dia adalah melebihi 50% daripada keseluruhan transaksi currency itu di seluruh dunia. Melebihi 50%. Itu black and white. Exactly berapa saya tak tahu, tapi saya pernah tengok statement last 3-4 years back, 62-63% daripada keseluruhan. Jadi pasal tu saya pegang mana-mana currency yang dipadankan dengan USD, AUD USD. Ini pemilihan pair.
Dia banyak benda. NU, NZD, USD. EU, Euro, USD. GU, GBP, USD. UCAD, USD Canada. UCHF, USD CHF. UJ, USD JPY. Gold, gold memang dipadankan dengan USD. Semua tuan-tuan, dengan pair tu semua kita dah boleh nampak pergerakan dia. Jadi itu antara tips ataupun antara bagi orang-orang yang masih baru, kadang-kadang dia yalah bela kan, apa aku nak buat dia nak mulakan tak tahu kat mana. Jadi saya cadangkan tuan-tuan untuk fokus kepada mana-mana pair yang ada currency USD. Jadi di situ tuan-tuan pergerakan dia cantik sebab USD akan laju apabila bank-bank waktu New York dibuka. Waktu New York tuan-tuan, kalau di Malaysia waktu malam lah. Waktu kita tengah solat pukul 8, pukul 9 kan. Waktu tu dah jalan. Tapi sebelum tu, sebelah petang dia dah mula bagi reaksi. Itu sebab tuan-tuan, saya sebelah pagi saya memang surrender, saya tak mampu nak melihat market. Itu sebab biasanya kalau pair-pair AUD USD, NZD USD, kalau news sebelah pagi saya abaikan. Tetapi ada ketikanya AUD dan NZD sebelah pagi walaupun ada news dia tak bergerak, tapi sebelah malam dia bergerak. Pasal apa? Pasal dia menunggukan USD. Itulah yang sedang berlaku, itulah yang saya kongsikan untuk semua. Itu intro. Okey, dan kalau katakan saya nak kalau katakan saya nak cerita semua tentang USD ni, memang saya akan mencari chart yang ada candle index USD. Jadi tuan-tuan kena carilah. Sebenarnya setahu saya tak semua broker yang akan memberikan chart untuk index USD. Jadi tuan-tuan boleh gunakan mana-mana broker. Saya cari account demo saja. Saya nak tengok chart. Saya nak trade EU dengan UCHF dengan GU semua. Tapi saya nak cari untuk chart USD. Jadi saya ada terjumpa dalam satu broker ni yang mana dia ada berikan indeks USD di sini. Kalau tuan-tuan kalau boleh nampak sini dia tulis USD index. Tunjukkan. Okey. So ini yang saya nampak jelas sangat. Jelas sangat. Jadi kalau apa yang kita nampak tuan-tuan? Sebenarnya hari ini dah hari Selasa. Semalam siap satu candle daily. Siap satu candle daily, dan hari ni tuan-tuan nanti pukul 5 pagi siap candle daily yang kedua. Okey. Dan kalau Bapak tengok betul-betul cuba pergi dekat tengok dekat kotak daily ni. Kotak sebelah kiri adalah weekly, kotak sebelah kanan ni adalah daily. Okey, cuba lihat pada garisan top BB ni. Sekejap saya tengok kalau saya boleh customize, saya boleh masukkan kotak. Okey, rectangle, insert, close. Cikgu? Ya. Cikgu ada pasang live ni di mana-mana ke? Sebab saya rasa macam double volume je. Double volume? Live, saya tak ada pasang live kat mana. Saya dekat phone, kat phone je lah. Boleh cikgu kurangkan volume dia? Okey, sekejap. Okey. Okey, dah. Alright, dah. mantap. Okey, tadi dia punya on sedikit. Okey, hilang. Alhamdulillah kita dah ada 128 orang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tune in ke perkongsian ilmu pada malam ini. Make sure untuk like dan share agar kita dapat berkongsi dengan lebih ramai lagi manfaat daripada perkongsian ilmu pada malam ini. InsyaAllah. Okey, good. So sekarang kalau tuan-tuan lihat di sini, ini adalah candle daily. Kalau tuan-tuan lihat, Bapak perlu nampak, tengok garisan hitam ni, dia turun ke bawah kan? Dia turun ke bawah, kecil-kecil kan. Nampak tak garisan bawah ni dia ke atas. Maknanya sekarang candle berada dalam keadaan mengecil. Dan yang atas ni tuan-tuan ni garisan top BB. Yang bawah ni garisan low BB. Jadi kita nampak top BB, low BB dalam keadaan mencekik. Maksudnya adalah apabila candle ataupun garisan top BB tuan-tuan dan low BB dia mula merapat, maksudnya zone di sini adalah zon-zon yang dipanggil sideway. Sideway yang menunggu untuk pergerakan besar akan muncul. Bila? Kita tak tahu. Itu sebab bila saya menunggu betul-betul tuan-tuan, maka biasanya saya akan merujuk kepada jadual berkala. Jadual berkala tuan-tuan, kalau nak cerita detail malam besok siapa yang akan bercerita? Tok Ketua akan cerita. Cuma saya melihat di tuan-tuan, saya melihat apakah yang mungkin akan berlaku sebab
apabila top BB dan low BB di daily dah mula mengecut. Mengecut bermaksud market sideways. Bila market sideways tuan-tuan, dia mesti membuat satu pergerakan besar untuk dia nak pecah. Di situ akan berlakukan momentum. Jadi dia perlukan news. Dia perlukan fundamental yang kuat. Sama ada USD lemah ataupun tidak. Okey. Jadi kalau kita lihat di jadual berkala ni, boleh nampak apa boy? Okey. Di hari Selasa, tadi 8.30 malam. 8.30 malam dah pun berlalu, yang mana kita nampak actual ni negatif 0.8, mana lagi rendah 0.7. Impact dia tadi. Dan besok 10 pagi ada NZD. Ni tuan-tuan, ni yang kena saya suka. Pasal apa? Apabila hari esok hari Rabu pukul 10 pagi, dia dah beritahu NZD ni akan ada 10 dan 11 pagi ni boy. NZD ni akan ada high impact news. Maka saya akan pergi kepada pair yang ada NZD dan saya mencari setup entry. Jadi saya dah fokus. Saya fokus kepada NZD, apakah setup yang ada pada ketika tu. Jadi saya masuk. Biasa tuan-tuan, dulu saya entry ketika dulu masa saya tak apa-apa lah. Saya entry ketika berlaku news. Itu yang hewan ya boy. Kelang kabut masuk. Takut masa tu. Tapi sekarang saya masuk, kebiasaannya saya dah PO sebelum news. Bila news jalan, dia ambil saya punya PO. Memang saya tak akan masuk ketika news. Sama ada saya masuk awal, sama tuan-tuan, saya masuk hanya jikalau ada setup. Kalau ada news tuan-tuan, tapi setup tak ada, saya tak masuk boy. Dan satu benda lagi, saya adalah trader yang suka setup di time frame daily. Kenapa daily tuan-tuan? Sebab daily tuan-tuan, setupnya tidak berlaku setiap hari. Maksudnya saya mencari bacaan re-entry. Bacaan re-entry di daily tuan-tuan, dalam keadaan market rally, tidak berlaku setiap hari. Tetapi apabila ia muncul boy, dia mampu bertahan sehingga seminggu. Itu yang best tu. Jadi bila dapat pangkal, masuk, dapat profit floating, biasanya saya takkan, dulu saya dah tutup boy. Saya dapat profit, saya tutup. Sekarang sebab untuk daily punya setup, berjumpa setup daily satu lagi, dia boy akan berjumpa pada minggu hadapan. Jadi untuk minggu ni biarkan sampai dia berada peringkat yang terbaik dan kita TP, kita tunggu setup entry daily lagi minggu depan. Jadi apa saya buat? Saya menunggu satu pair, satu minggu sekali dia akan keluar. Jadi saya lebih kepada macam ular sawa lah. Saya duduk tengok je. Ada masuk setup, saya layan. Itu sebab siapa tengok saya punya Facebook tuan-tuan, saya banyak menekankan perkataan market hilang volume. Sekarang masuk pada soalan MHV. MHV tuan-tuan adalah suatu keadaan di mana ketentuan beritahu bahawa tanda-tanda untuk pergerakan setup di daily nak muncul. Nak muncul. Jadi untuk tu saya nak tunjukkan apa yang berlaku pada pair Euro USD. Okey. Sekarang macam biasa tuan-tuan, macam biasa Euro USD saya jadikan sebagai contoh sebab ia, alamak tuan-tuan, UCAT sekarang sedang buat setup re-entry sell H1. Sekarang sedang buat setup re-entry sell H1, AU re-entry buy H1 sekarang. Okey. Tuan-tuan, rating H1 biasanya saya tak ambil sebab saya ambil setup dekat daily. Ni kalaulah siapa nak entry di H1. Okey, tak apa, saya teruskan pada EU. Okey, tuan-tuan tengok Alright, apa yang saya melihat adalah first saya melihat bacaan weekly. Hari Isnin sampai hari Jumaat minggu lepas selesai satu pergerakan weekly. Okey, dan kemudian saya melihat lagi pergerakan harian. Kalau boleh tengok di sini di weekly, okey, saya tandakan ini candle weekly je boy. Nampak tak setup satu candle? Kalau saya besarkan kat sini, boleh nampak candle yang merah ni adalah candle minggu lepas. Dan candle tuan-tuan adalah open pada garisan biru di atas dan tutup di bawah, disentuh. Bermaksud tuan-tuan, minggu ni entry yang terbaik untuk bermulanya semalam dan hari ini adalah buy dan bertahan. Itu je.
Siapa sell, bermaksud tuan-tuan, dia melawan trend yang berada di weekly. Jadi bila melawan, dia kena scalping lah. Kalau katakan boy, dia ada sell sekarang. Kalau dia ada sell, tetapi dia tak berani atau takut untuk nak cut loss kalau dia dah merah, tuan-tuan, maka jangka untuk dia naik tuan-tuan adalah sehingga 200 pip menjangkau ke garisan di atas ni. Jadi dulu saya tak tahu. Jadi saya suka sell kawasan bawah macam ni. Bila dia naik tuan-tuan, saya duk fikir, kalaulah aku cut loss itu kan bagus. Jadi tuan-tuan, waktu tu dah pun berlalu, dah menjadi kenangan manis untuk saya lah. Jadi kenangan manis je cikgu. Kenangan manis sebab ada kliensi. Ya Allah, bodohnya aku. Dululah sebab dia betul tuan-tuan. Ya, siapa pernah melalui zaman-zaman atau keadaan macam tu, dia akan teringat balik. Itulah tuan-tuan. Cikgu yang terbaik adalah pengalaman. Dia mengajar kita. Jadi kalau saya tersenyum, oh itu dia. Baru saya nampak, kenapa lah aku masuk sini dulu kan? Sebab tak nampak tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, to be frank boy, saya menganggap bila saya berdepan dengan cikgu saya, Cikgu Omar, saya menganggap dia macam magician. Saya menganggap dia macam ahli silap mata. Pasal apa? Okay. Contoh, bila kita melihat sesuatu silap mata, kita nampak macam susah boy, benda-benda sana. Tetapi bila kita nampak teknik dia, sekarang kat internet dah banyak tunjuk orang macam mana buat silap mata kan. Bila kita nampak mudah kan? Kita nampak mudah kan? Sama tu. Bila saya tuan-tuan, saya tengok candle, saya duk fikir, macam mana Cikgu Omar boleh dapat harga terendah bila buy? Macam mana dia dapat harga tertinggi untuk saya? Saya duk pening. Saya cakap, macam mana lah dia dapat? Saya macam tak masuk di akal. Tu. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak di sebaliknya, tak susah pun. Tak susah. Macam silap mata, tak susah. Cuma yang susahnya adalah, kita ni tak berani. Tak berani. Contoh tuan-tuan, kalau kita dah tahu candle minggu lepas di kawasan terendah untuk daily, bermaksud bermula semalam market buka. Bermula semalam. Sampailah sekarang, candle yang berada turun naik di daily, di H4, di H1, di time frame lagi kecil sekalipun tuan-tuan, semuanya berada di zon yang terendah untuk minggu ni. Jadi, posisi yang terbaik adalah buy. Bukannya sell. Adalah buy. Bila buy, kita adalah buy di kawasan yang terendah weekly atau dipanggil support. Dan kawasan terbaik untuk kita nak TP adalah di kawasan resistance. Support umpama di lantai rumah. Resistance umpama di ceiling. Jadi sebenarnya apa yang sedang berlaku di EU sekarang tuan-tuan, dia baru saja bergerak daripada lantai menuju ke ceiling. Jadi itu sebab kalau kita menggunakan candle weekly, kita nampak sebab dalam satu minggu cuma ada satu candle saja weekly, tak ada dua, tak ada tiga, satu saja. Tetapi kalau kita tak tengok weekly kita tengok H1. Satu hari berapa candle H1? 24. Tak pening kepala. 4 candle kita kena tengok dan analisa cikgu. Itu baru hari Isnin tuan-tuan. Hari Selasa lagi 24 candle, dah 48. Dah lah hari Senin pening kepala. Lagi tambah 24 candle, lagi pening kepala. Tambah lagi hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat tuan-tuan. Keseluruhan dalam satu minggu ada 120 candle H1. Ya Allah tuan-tuan. Bayangkanlah macam mana kalau kita diberi pilihan 120 candle. Mana satu nak pilih? Takkan pening kepala? Takkan susah? Jadi, jikalau kita masih memegang time frame kecil untuk membuat keputusan terbaik tuan-tuan, kita akan, pada saya, ini perkataan saya cakap atas pengalaman dan apa yang saya rasa, saya faham. Kalau saya diberi pilihan 120 candle tuan-tuan untuk memberi amalan terbaik, saya tak tahu nak pilih yang mana. Tegang saya tak tahu sebab ada 120. Kalau saya pilih satu, bermaksud saya mungkin menang atau kalah. Kebarangkali daripada 120 candle kalau kita dapat,
Kalau kita dia bagi 1, bermaksud kebaran untuk kita nak menang hanya 1 daripada 120. Betul? Betul. Maksudnya Jadi- less daripada 1% lah. Jadi boleh menang. Jadi mudah menang atau mudah kalah? Mudah kalah. Simple. Simple tuan-tuan. Bobi dah jawab. Okey. Kan? Okey. Saya tak bagi entry. Saya bagi kefahaman. Kenapa saya bagi weekly? Okey, sekarang Bobi. Kita naikkan time frame. Satu hari ada berapa candle H4? Ada 6. Betul? Betul? Okey. Satu hari ada 6. 2 hari ada 12. 3 hari ada 18. 18. 4 hari ada 6 darab 4, 24. 24. 5 hari 6 darab 5, 30. Okey, sekarang Boboy, kalau Boboy diberikan 30 candle H4. Jadi, Boboy kena pilih satu yang terbaik daripada 30. Jadi, kebarangkalian untuk menang adalah 1 daripada 30. Betul? Sampai 30. Betul? Jadi, kalau 1 daripada 30, adakah mudah menang atau mudah kalah? Mudah menang? Kita daripada 30 candle, kita kena pilih satu. Jadi, kebarangkalian nak menang tu adalah tinggi atau rendah? Boleh kata masih rendah. Memang rendah. Memang rendah. Sebab tadi, tuan-tuan, 120 pilih satu. Bermaksud kalau satu tu menang, kalau satu tu salah, kita kena pilih lagi 119 candle. Betul? Itu dia H1. Kalau H4 ada 30 candle. Dengan 30 candle, kita ada pergi satu. Kita kena pilih satu daripada 30. Kalau salah, kalau yang pertama tu salah, kita cari yang kedua. Jadi kebarangkalian untuk kita nak menang tetap rendah. Itu sebab tuan-tuan, bila kita besarkan time frame, kita akan mudah untuk mencari kawasan-kawasan entry yang boleh memenangkan kita, yang boleh kita tinggikan kebarangkalian untuk kita nak menang. Satu minggu ada 5 candle daily. Okey, Boboy? Right? Okay. Jadi, dah tentunya kita kena pilih satu daripada 5. Bermaksud, kebarangkalian untuk kita menang adalah lebih tinggi daripada satu daripada 30 atau satu daripada 120. Betul? Betul. Bagaimana pula kalau satu minggu? Satu minggu cuma ada satu candle. Betul? Betul? Jadi dah tentu kita tahu itulah candle dia. Betul? Betul juga kalau dipikirkan macam tu cikgu. Yes. Sebab logiknya setiap candle ada yang candle paling tinggi. Boleh nampak simen jari ke? Tuan-tuan. Nampak sini. Candle paling tinggi tuan-tuan ni adalah resistant. Yang paling rendah jari sini, saya ambil satu contohlah. Saya ambil ketik kuku depan mata saya ada ni. Okey. Ini resistant tuan-tuan. Ini support. Satu candle. Bermaksud dalam satu minggu ada satu candle weekly. Jadi ini tertinggi, ini terendah untuk satu minggu. Betul? Jadi kalau daily, ini tertinggi, ini terendah untuk hari Isnin. Tertinggi, terendah Selasa. Tertinggi, terendah Rabu. Tertinggi, terendah Khamis. Tertinggi, terendah Jumaat. Jadi, tuan-tuan, kalau guna daily, tuan-tuan ada 5 tertinggi. Kena fikir. Tapi kalau tuan-tuan ambil weekly, ada berapa tertinggi Boboy? Satu saja. Okay. Itu sebab sekarang candle weekly tuan-tuan di EU ni, candle weekly ni harga berada di kawasan terendah. Ni, dah tentu tempat terbaik untuk minggu ni yang bermula pada semalam adalah buy. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya post, saya mencari peluang buy. Jadi saya buy di kawasan terendah di weekly dan saya mencari kawasan tertinggi untuk nak TP. Itu saja. Dan ini tuan-tuan, umpama candle, kalau saya gunakan candle tuan-tuan akan nampak yang merah ni daripada yang tertinggi minggu lepas kepada terendah minggu lepas. Okey, simple. Itu sebab saya tak mau pening kepala. Saya nak satu entry daripada harga zon terendah kepada zon tertinggi setiap minggu. Saya tahu Isnin saya entry, saya tahu sebelum Jumaat berakhir saya TP. Dah habis dah, cukup. Jadi income adalah weekly. Senang. Kalau nak masuk tengah-tengah boleh, tetapi pelbagaikan akaun. Jadi benda-benda ni tuan-tuan sebenarnya akan menyebabkan kita trade dengan lebih keadaan tenang. Bila tenang,
kita boleh berfikir dengan cara logik. Okey, ini yang sebenarnya tengah berlaku. Jadi, apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lihat betul-betul di EU, ya, kalau Bapak tengok ada garisan putus-putus kat sini. Okay? Ni, nampak Okey. Okey, ini adalah di 4 jam bermaksud, ini adalah minggu ni. Ini sekarang ni adalah candle pada minggu ni. Period separator cikgu. Yes, control Y. Tekan control Y, dia keluar. Jadi, kalau kita lihat ni tuan-tuan, kita nampak kat sini, hari ni, semalam nampak tak? Ada beberapa candle yang berada di antara garisan mid BB dengan low BB. Yang saya tandakan kotak. Boleh nampak Nampak cikgu. Di sinilah saya mulakan entry buy. Itu je. Saya mencari benda-benda macam ni. Di sini. Saya bertanya, boleh tak cikgu, bang, kalau saya naik entry di atas? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi, risikonya adalah lebih tinggi berbanding yang bawah. Itu sebab saya lebih suka menunggu. Itu sebab tuan-tuan, masa dia kat atas ni, saya nampak dia nak turun, saya dah siap PO buy penuh dekat bawah ni. Dan saya sabar menunggu. Yes, sir. Alhamdulillah, ada entry-entry dah pun mengena. Macam kita letak pukat boy. Ada entry dah mengena saya kat buy kat sini. Dah naik. Alhamdulillah, dah membiru. Bila dah membiru, orang bertanya, bang, dah membiru nak TP kat mana? Biasalah tuan-tuan. Itu memanglah trader Malaysia ni. Okey. Saya nak bagi tu satu benda. Okay. Saya nak bagi satu gambaran. Saya nak beritahu, kalau saya nak tuan-tuan faham sebenarnya. Sebelum tu cikgu, kita dah pun mencapai 150 penonton. Subhanallah. Terima kasih kepada semua yang sertai kita pada malam ini. Pada mereka yang belum share, pastikan share untuk kita berkongsi dengan lebih ramai lagi mereka yang di luar sana. Yes. Tuan-tuan, siapa yang melihat sekarang, saya seorang trader yang suka berkongsi cara membaca. Ingat cara membaca. Dan antara cara membaca yang mudah adalah EU. Saya nak tuan-tuan profit. Saya nak tuan-tuan profit dan faham kenapa profit. Saya nak tuan-tuan entry dan faham kenapa entry. Saya nak tuan-tuan hold dan faham kenapa hold. Dan saya nak tuan-tuan faham dan yakin di mana TP dan kenapa tuan-tuan TP kat situ. Itu penting. Tuan-tuan bila faham benda ni tuan-tuan, tuan-tuan tak risau dah. Dah tak risau dah. Orang nak kata apa kata lah. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat benda tu tuan-tuan, kita akan bertanya, mana entry Okey, dah biru. Boleh hold ke lagi? Lepas tu bila dah biru, kat mana nak TP? Agak-agak boleh tak entry lagi? Tuan-tuan, soalan macam itu, tanya pada diri sini. Tanya pada diri kita tuan-tuan, boy. Sampai bila? Kita bukan budak-budak tuan-tuan, kita orang dewasa. Sampai bila kita nak bertanya benda yang sama? Kalau kita bertanya benda yang berbeza, menampakkan yang kita study. Tapi kalau kita tanya boy, nak entry kat mana? Setahun lepas pun nak entry kat mana? 2 tahun lepas pun nak entry kat mana? 3 tahun lepas pun nak entry kat mana? Sampai bila tuan-tuan nak berubah? Betul. 3 tahun bertanya benda sama, bila nak berubah? Jadi, kalau tuan-tuan tak nak berubah, jadi memang sampai bila pun hanyutlah. Betul. Betul dia kata. Okey. Saya tunjuk cara nak membaca. Kita dah tahu berapa Saya tekan Ctrl Y. Nampak tak ada garisan keluar? Garisan putus-putus ni. Nampak berapa Nampak. Okey, saya tekan Ctrl Y, dia off. Jadi saya tak tahu dia punya border untuk minggu lepas. Saya tekan Ctrl Y, dia keluar. Jadi itu adalah border untuk minggu lepas. Tuan-tuan, ini adalah pergerakan sepanjang minggu lepas. Ni. Dan sekarang tuan-tuan, ini adalah pergerakan pula untuk pada minggu ni. Okey, sekarang nampak Nampak kalau boleh tengok betul-betul, perhatikan candle yang biru ni siap pada pukul 9 malam tadi. 9 malam selepas waktu masa tengah tarawih tu. Candle ni tuan-tuan, dia dah tutup atas garisan EMA 50 yang warna biru ni, warna magenta. Ni kan. Tengok candle ni sebenarnya membatalkan candle yang merah ni. Nampak tak boy? Okey. Jadi apabila ada candle tutup di atas garisan EMA 50, maka dia telah membatalkan garisan candle yang tutup di bawah garisan EMA 50. Bermaksud apabila candle tutup di bawah EMA 50, ni perjalanan jatuhan.
apabila candle tutup di atas garisan EMA 50 ni perjalanan kenaikan. Betul? Okey. Jadi bila dah macam ni tuan-tuan, bermaksud market akan terus naik. Akan terus naik. Jadi bila dia terus naik tuan-tuan, maka peluang yang terbaik adalah buy. Adalah buy. Jadi bagi sesiapa yang belum entry, saya boleh kecilkan time frame. Kalau saya tandakan di sini, ni time frame H4. Kalau saya besar kecilkan kepada H1, tuan-tuan akan nampak. Apa yang akan nampak? Tengok ada candle yang tutup di luar top BB untuk hari ni. Betul? Ni? Ada Ni. je. Ni namanya candle momentum buy. Dan candle ni tuan-tuan adalah sangat kuat untuk menyatakan kenaikan buy. Nampak tak? Sepanjang perjalanan ni 1, 2, 3, 4, 5 walaupun dia merah, kesemua ni dalam tempoh masa 5 jam, kesemua candle tutup di luar top BB. Nampak Okay, saya harap tuan-tuan semua nampak. Maka candle tuan-tuan beritahu bahawa tidak ada peluang sell. No. Tak ada sell. Momentum buy. Cuma dia beritahu apabila ada bacaan momentum buy, yang saya suka adalah dalam BBMA, apabila ada momentum akan ada re-entry. Jadi apabila ada bacaan momentum akan muncul re-entry. Jadi itu yang saya study, itu yang saya tengok, itu yang saya buat tuan-tuan. Hari-hari bertahun-tahun, 6 tahun saya menghadap. Apa benda, macam mana saya nak detect? Jadi kalau saya masih menggunakan H1 berboy, maka sukarlah untuk saya nak melihat re-entry. Sebab bila ada bacaan momentum, buy, akan ada re-entry, buy. Jadi apa saya buat? Saya ikut logik. Kalau saya menggunakan candle H1 juga berboy, maka saya sukar untuk nak nampak. Jadi saya kecilkan time frame kepada skala 1/4. Jadi kalau skala 1/4, satu candle H1, kalau 4 candle adalah M15. Okey Boboy? Boleh Okey, boleh. Jadi nampak tak di M15? Boboy boleh nampak tak garisan magenta ni? Okey. Dah mula EMA cikgu. EMA50 dah mula jauh daripada kawasan garisan mid BB, tapi dah mula rapat dengan garisan low BB. Nampak je. Inilah tanda-tandanya bahawa re-entry di H1 ni momentum re-entry nak muncul. Trend di H1 masih naik sebab ada momentum buy. Nampak tak? EMA 50 masih berada di atas garisan mid BB. Bermaksud yang naik ni masih, cuma dia nak retest, dia nak re-entry. Bagi kaki scalping, dia nampak benda macam tu tuan, momentum buy. Dia tahu akan melakukan re-entry buy. Nak mudah, pergi kepada M15 nisbah 1/4. Tuan-tuan akan nampak garisan EMA 50 ni rapat. Selalunya, bukan setiap kali, selalunya dia akan bertemu. Dan zon terbaik untuk entry buy adalah di antara kawasan garisan mid BB membawa sampai ke EMA ataupun low BB. Inilah kawasan-kawasan re-entry buy dia. Itu yang saya buat. Tapi tuan-tuan, ini berada di H1. Saya bukan trader H1. Saya trader weekly atau daily. Jadi saya tunggu yang besar. Yang besar dah jalan, maka saya biarkan sekarang saya menyimpan untuk sampai insya-Allah hari Jumaat. Hari Jumaat baru saya TP. Sekarang saya biarkan. Saya tinggalkan apa entry yang saya ada. Sebab entry saya ada kan Boy adalah di kawasan di sini. Kalau tengok betul nampak garisan EMA 50 ni? Nampak je. Entry saya adalah di antara EMA 50 dan low BB. Cuba bayangkan daripada EMA 50 ni sampai kepada top BB. Banyak kan ruang dia? Banyak ruang cikgu. Ruang ni lah saya gunakan untuk saya meletakkan layer-layer saya. Dan cuba tengok, sama tak maksud dia terbalik. Kalau saya letakkan candle, letakkan antara EMA dan juga low BB. Sama kan? Terbalik kan? Inilah juga entry buy saya. Itu yang saya buat. Itu je. Saya faham bagaimana baca BMA, tapi saya guna cara saya. Saya memilih garisan candle di bawah EMA 50 sampai low BB di 4 jam dan bertahan dan biarkan. Bila ada candle lepas atau tutup di atasnya dan membuat momentum buy, maka saya tahu saya dah mula membiru dan saya biarkan. Dan kena ingat, nampak nampak ni, EMA 50 masih berada di bawah mid BB bawah. Nampak ni, je. dia masih jatuh kan? Betul. Tapi sekarang ini pun EMA 50 masih berada di atas. Dia baru berada di bawah.
Sekarang ni, apabila EMA di atas MACD, baru jatuhan dia lemah. Sekarang ni, EMA masih berada di atas MACD, bermaksud kenaikan masih kuat. Hanya apabila EMA 50 berada di bawah MACD, maka kenaikan lemah. Jadi, itu tanda dia. Disebabkan satu hari tuan-tuan cuma ada 6 candle H4, bermaksud kita tak susah hati sangatlah. Dia tidak boleh berlaku gila-gila. Sebab pergerakannya cuma 6 candle. Bayangkan tuan-tuan pergi kepada H1. Satu hari ada 24 candle. Boy. Bayangkan pergi kepada M15. Satu hari ada berapa candle? 96 candle. Tak ke pening kepala? Jadi tuan-tuan boleh pilih sendiri mana time frame sesuai. Bagi orang-orang muda, mungkin macam Boy dan lain-lain, memang amat bersemangat. Saya masih muda masih muda. Boy tuan-tuan, umpama macam anak saya. Umur kita orang separuh. Saya dah 50. Boy 23, 24. 26 je tu. 26. Okay. So sekarang, bentuk ni tuan-tuan, saya dulu suka melayan benda-benda macam ni, tapi sekarang tak ada dah. Saya tengok H4 daily dah jalan. Okay, bagi trader scalping, dia dah tahu dah. Ada momentum, akan muncul re-entry. Jadi, kalau saya nak juga masuk Boy, kalau nak juga masuk, saya tak akan guna H1, saya tunggu di mana? Saya tunggu di H4. Kenapa di H4? Sebab pergerakan H4 tuan-tuan, saya menunggu untuk munculnya bacaan momentum buy di H4. Bila muncul momentum buy, akan ada apa? Akan ada re-entry buy. Saya bagi contoh, ni nampak momentum sell Boy? Momentum sell. Bila ada momentum akan ada re-entry sell. Inilah re-entry sell dia. Tapi kalau kita gunakan H4, kita tak nampak jelas. Kita kecilkan pada skala 1/4. Jadi kalau H4 kita tengok re-entry, maka kita gunakan H1. Sebab 1 H4, 4 H1. Right? Kalau 1 H1, 4 H15. Itu sebab time frame yang cantik adalah H4, H1, M15. Adakah M30 tak boleh guna? Boleh, tak ada masalah. Cuma bila nisbah tu cantik, setup tu memang cantik. Sekarang tuan-tuan, saya tandakan di sini adalah untuk re-entry sell di H4. Kita pergi pada H1. Okay, kita pergi pada H1. Boleh nak sebentar ni cikgu, dekat komen ada cakap chart blur, ada juga yang cakap video nampak blur. Jadi saya dah check beberapa kali, dekat saya masih okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih nampak video ni blur, boleh try refresh. Ataupun ada tuan-tuan dan puan-puan lain yang juga mengalami masalah sama, boleh bagi tahu di ruangan komen. Tapi setakat ni apa yang saya view daripada setting kita, memang semuanya okey lah. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba try refresh ataupun access mula ke video ni. Okay. Jadi di sini kita nampak garisan magenta tuan-tuan, EMA 50 berada di luar BB. Nampak? Ni. Ketika ni berlaku di H1, ketika itulah tuan-tuan 4 jam membuat re-entry sell. Ni dia punya tanda dia. Tu tanda-tanda dia. Jadi saya tunjukkan tanda-tanda dia. Right? So selain daripada EU, saya nak tunjukkan lagi satu bacaan siang tadi tuan-tuan semua, saya ada tunjukkan, saya ada bagi signal lah tentang AU. Dan juga USD tentang AU. Kalau siapa yang melihat saya buka bacaan 4 jam untuk AU, nampak tak garisan, nampak tak sini sekarang? Nampak tak ada macam candle panjang ni? Okay. Ini, okay. Nampak macam bacaan arah Coco Cell. Macam arah Coco Cell. Tetapi dia tutup di dalam BB. Dan bila kita pergi kepada daily, kita nampak candle retest ke garisan 5-10 low. Saya besarkan. Nampak Ni retest kan? Okay. Jadi sebenarnya inilah nama dia market hilang volume buy. Itu yang saya suka. Saya suka sangat menggunakan 4 jam dan juga daily, sebab apabila saya nampak bentuk jatuhan macam arah Coco Cell di 4 jam, secara automatik tuan-tuan, saya tukar, saya pergi kepada daily, dan di daily saya akan nampak candle cuba menyentuh garisan 5-10 low. Saya tahu 5-10 low ni tuan-tuan adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Saya ulang sekali lagi. Apabila saya nampak bentuk ni tuan-tuan, arah Coco Cell ni, dan juga EMA 50 dalam BB di 4 jam. Kita guna time frame. Di H4 atau di 4 jam. Di sebelah kiri ni tuan-tuan, kita lihat di daily ada garisan 5-10 low, maka ini adalah bacaan re-entry buy. Re-entry buy. Bacaan re-entry buy tuan-tuan bermaksud candle untuk AU pagi tadi yang dia test ke bawah ni tuan-tuan, sebab ada orang MC. MC pasal apa tuan-tuan? Pasal log gajah. Biasa. Tapi
Lok gajah macam saya katakan tadi, bila kena lok gajah, dia ada akaun lain. Dia bukan satu akaun. Kalau satu akaun lok gajah mati, itu memang bunuh diri lah. Bila dia nampak satu lok gajah dah terkena, so dia tahu market akan retest. Peluang dia untuk cover balik, dia masuk dia sekali, dan dia terbang. Itu memang siapa dah habis kena, dia dah faham dah. Inilah bentuk candle dia. Bentuk yang selalu berlaku. Jadi, dia test pada 5-10 low tuan-tuan. Ni, dia naik. Dan memang zone entry saya adalah di antara mid dengan low BB. Okey. Jadi, ada bertanya, bagaimana kita nak tahu entry-entry ni masih lagi valid? Apabila kita menggunakan bacaan re-entry buy di daily, berbuat. Seperti yang saya katakan, saya suka sangat re-entry di daily sebab setup dia kalau kita dapat, kita boleh bertahan kebiasaannya 1 hari. Masa sorry tuan-tuan, dia akan pergi jauh. Jauh tu macam mana? Okey, saya tunjukkan. Tengok bila dia berada di kawasan re-entry buy di daily, market hilang volume di 4 jam. Ni nama dia market hilang volume buy ni, di 4 jam. Dia punya full structure-nya ada di H1. Ada di H1. Re-entry di daily, re-entry buy di daily, full structure ada di H1. Okay. Tengok saya buka H1. Ni sekali lagi tuan-tuan, saya kongsikan cara membaca. Seulang sekali lagi, saya kongsikan cara membaca. Okey. Nampak? Nampak tak ada bacaan momentum buy? Jadi sesiapa yang dah buy tu, bila ada bacaan momentum buy, pasti momentum buy akan ada re-entry bawah Betul. Sekarang ni tengah muncul setup re-entry buy. Ni. Nampak tak ekor-ekor ni? Dan kalau kita kecilkan time frame kepada nisbah 1/4, H1 re-entry buy pergi ke bernisbah 1/4 iaitu M15. Agak-agak apa kita nampak? Bapak boleh nampak tak benda ni? Nampak je. Benda-benda inilah yang suka saya menjadi sebagai entry saya. Inilah tempat makanan sebenarnya. Makanan-makanan. Garisan MA50 di bawah low BB cikgu. Yes. Okey. Satu tengok bentuk. Tengok bentuk sekarang. Nampak tak bentuk garisan 5-10 low ni dia di antara mid dengan low. Betul? Betul. Nampak Okey. Sekarang hafal, ingatkan bentuk ni. Saya pergi kepada H4. Agak-agak sama tak ada bentuk macam ni? Ni, 5-10 low di antara mid dengan low. Sama kan? Sama. Itulah dia. Apa yang kita nampak di H1 merupakan re-entry buy di H1. Apa yang kita nampak di H4 tuan-tuan adalah bacaan re-entry buy di daily atau market long volume buy di 4 jam. Inilah BBMA. Tu yang saya katakan awal tadi, bentuk berulang-ulang tapi time frame berbeza. Jadi, di manakah sasaran saya? Apabila saya letak buy di antara mid dengan low di H4 tuan-tuan, di manakah sasaran saya? Sasaran untuk TP, boy. Sasaran untuk TP adalah di mana? Adalah di garisan top BB. Itu saya punya target. Itu sasaran saya. Dan adakah dia masih valid? Saya pergi pada H1 tuan-tuan. Selagi bacaan momentum ni ada, re-entry buy, EMA 50 ni, tuan-tuan, atas BB, untuk mendapat re-entry buy di H1 masih lagi valid dan sasaran untuk di top BB H4 masih lagi valid. Okey boy, jikalau besok dia naik dan adanya candle tutup di sini tuan-tuan, boy, dan tutup di dalam BB. Nampak tak macam ni? Nampak macam ni? Candle ni boy, nampak dia naik kan? Nampak tak? Candle ni naik tetapi tutup di dalam BB. Dalam BB. Okey. Kalau ini tuan-tuan berlaku di sini, maka saya buy saya akan TP, maka besok saya layan sell pula. Okey. Dia macam repeat apa yang dah terjadi sebelum ni lah cikgu. Betul. Dia buat ulang je. Jadi apa saya buat besok tuan-tuan? Saya menunggu candle. InsyaAllah kalau dia naik, kadang-kadang tuan-tuan, dia touch macam ni. Dia nampak tak? Dia masuk, dia keluar, dia masuk Nampak tak sekarang candle ni? Dia tak tutup di luar tapi dia touch saja. Nampak tak? Dia touch. Bermaksud, dia cuba nak berada di luar. Tapi dia tak boleh, dia tak kuat. Tapi dia tetap naik. Tuan-tuan, bila jumpa benda-benda macam ni, tunggulah. Dia nak pusing dah tu. Tunggulah. Dia dah beri signal. Inilah nama dia market
hilang volume. Maka berakhirlah malam ni. By the way, saya rasa seingat saya semalam Cikgu Nonim pun ada beri analisa USD dan dia punya bias dia ataupun pendapat dia adalah sama dengan Cikgu. Yes, betul. Saya mengikut pergerakan candle. Sebab saya kata, saya dah buy. Saya menunggu besok. Kalau di sini tutupnya, candle tutup di dalam ataupun disentuh atau langsung tak sentuh, dia sama macam ni. Dia sama. Jadi buy saya tuan-tuan, saya TP, insya-Allah saya akan layer sell. Dan layer sell tuan-tuan, jatuhan dia kuat pasal apa? Pasal saya buka daily. Pasal sekarang dia berada di kawasan tertinggi daily. Ni. Dan tuan-tuan, pergerakan dia kuat. Dan saya menunggu untuk pergerakan lagi naik. Pasal apa? Bapak tengok nampak tak EMA 50 ni? Okay, alright. Di bawah MACD kan? Betul. Nampak tak EMA 50 di atas MACD? Okay. Bermaksud kejatuhan dah terbatal. Tapi di time frame daily, kena ingat ni, daily kena faham. Daily. Jadi satu hari cuma satu candle daily. Hari satu minggu ada 5 candle daily. Jadi saya menunggu bacaan ni. Kalau katakan besok candle daily siap, 4 jam pam membuat bacaan momentum buy. Jadi apa saya buat? Saya punya buy kat sini, maka saya tidak akan TP. Sebab apabila ada bacaan momentum buy, dia akan muncul re-entry buy dan berterusan. Contoh macam ni. Nampak tak ada bacaan momentum buy? Ni momentum buy kan? Okay. Bila ada momentum, ini adalah bacaan re-entry. Ni re-entry. Nak tahu re-entry, ini adalah time frame 4 jam. Saya kecilkan kepada nisbah 1/4, saya pergi kepada H1. Sekejap tuan-tuan H1. Nampak tak? EMA keluar. Nampak tak garisan 5-10 low ni, dia di bawah MACD. Ni. Inilah setup buy. Dan biasanya setup buy untuk yang terakhir. Kalau Bapak nak tahu. Okay. Yang terkeluar ni. Yang ni Bapak ini wave 4. Apa? Wave 4. Okay. Wave 4. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Untuk. Habis. So, sebenarnya dalam BBMA, bila nampak EMA terkeluar ni kan, kebiasaannya market nak berakhir, wave 4 nak ke wave ke-5. Atau A, B, C. Atau A, B, C. Dan kalau katakan saya tarik Fibo, saya pergi sini, dia nampak tak dia mati kat 161? Okey. Tuan-tuan, Fibo kalau saya cerita panjang, tak apa. Jadi dia mati kat 161 kan? Ni memang tempat dia lah. So nombor tuan-tuan, satu benda saya nak share. Siapa yang sebagai tambahan, siapa yang belajar Fibo, tuan-tuan perhatikan nombor 161. 161 tuan-tuan, untuk Boboy kalau Boboy tak tahulah, tapi mungkin Boboy tahu. 161 tuan-tuan adalah ada kena-mengena tentang letaknya Kaabah di peta bumi, di peta muka bumi dunia ni. Ni nombor ni. Ada kena-mengena dengan letaknya kedudukan Kaabah di muka bumi. 161.8 dan nombor ni juga ada kena-mengena tentang diri kita, di jari kita, di badan kita, di semua wajah kita. Ada kena-mengena. Okey, itu dah. Itu saja pengkongsian malam ni lah. Untuk kita renung-renungkan lah. Tak apa dah lebih hard. Nanti buat cakap dah lebih hard dah kan. Okey, kita dah sampai ke penghujung segmen, dah terlebih pun daripada masa yang telah ditetapkan. Mungkin kita tak dapat nak jawab setiap soalan di komen secara spesifik, tapi apa yang cikgu explain sedikit sebanyak, kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil walaupun di pair yang berlainan, boleh di-apply kepada pair yang tuan-tuan dan puan-puan ingin trade. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat lah daripada perkongsian pada malam ini. Jadi sebelum kita tutup, seperti biasa, mari kita pergi ke soalan kuis kita. Soalan kuis kita pada hari ini berbunyi, bagaimanakah untuk kita ketahui zone support dan resistance setiap hari menggunakan time frame H4. Jadi cikgu, apakah jawapannya? Kembali kepada EU tadi. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok garisan low BB di H4, top BB di H4. Saya dah katakan tadi, di weekly re-entry buy, dan bila kita pergi ke per 4 jam, saya gunakan kawasan low BB. Inilah kawasan-kawasan yang terendah setiap hari. Low BB di H4 adalah kawasan yang terendah setiap hari, dan top BB tuan-tuan adalah kawasan tertinggi. Disebabkan sekarang weekly re-entry buy, jadi kita mencari fokus-fokus yang terendah untuk semalam,
untuk hari ini dan sepanjang minggu. Jadi apa saja candle yang berhampiran dengan low BB di antara low dengan mid BB tuan-tuan. Saya tandakan ni. Ni boy, inilah kawasan-kawasan yang terbaik untuk nak entry buy. Dan tuan-tuan, bila dia dah naik ke atas, dia nak jumpa balik bukan minggu ni, mungkin 2-3 minggu lagi. Okey. Okey, itu saja dan alhamdulillah terima kasih. Tadi cecah kita punya viewer 182. Terima kasih semua. Terima kasih 195 sebenarnya cikgu. Oh, 95 tak perasan. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sokongan semua. Seperti biasa tuan-tuan, sila rajin-rajin jenguk saya punya wall. Saya punya wall iaitu ni di sini Hazrat Nashim tuan-tuan. Saya kalau tuan tahu saya banyak Kindle, cuma penceritaan saya akan kurangkan. Saya nak tuan-tuan berfikir. Saya hantar sebab saya nampak sesuatu. Saya nak tuan-tuan berfikir. Ilmu tuan-tuan, kefahaman tidak akan datang tanpa usaha. Buat. Saya bantu dari segi, ada setup. Tengok apa yang berlaku. Right? Okay, saya rasa itu sajalah untuk setakat ni. Terima kasih kepada semua sampai 195 tadi kan. Okay. Dan insyaAllah moga kita dapat mengerjakan ibadah puasa dengan yang terbaik pada tahun ni. Dan stay home, stay safe. InsyaAllah pada hari yang sama, minggu depan, minggu ke-140, kita bertemu lagi untuk penceritaan, perkongsian yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi terima kasih juga kepada mereka yang sudi berkongsi respon dalam soalan kuis kita. Hari ini kita ada 39 respon. Terima kasih memberikan interaksi dua hala bersama sesi perkongsian kita. Jadi esok kita akan bersama dengan Cikgu Yun dalam segmen Bicara Fundamental bermula jam 10.30 malam di platform yang sama, ruang yang sama dan waktu yang sama di CTC FM bersama saya dan juga Cikgu Yun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat ingin menelaah ilmu fundamental dalam dagangan forex, especially nak tahu apakah maksud-maksud di sebalik event-event di kalender forex, bolehlah tune in pada esok hari. InsyaAllah kita bertemu lagi. Jadi akhir kata daripada tim pengurusan CTC FM, stay safe, stay home, stay healthy. InsyaAllah. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Bye.